Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran pada bab 1 iaitu Kerajaan Alam Melayu yang kita telah tengok sepintas lalu semasa taklimat mata pelajaran KSSM Sejarah tingkatan 2. Cikgu harap pelajar menyediakan pen dan kertas untuk mencatat butiran-butiran yang perlu untuk pemahaman dan manfaat kepada pelajar-pelajar. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita tengok dahulu apa objektif ataupun kemahiran sejarah yang ingin kita perolehi semasa belajar dalam bab 1 ini. Pertama, menjelaskan konsep alam Melayu. Kedua, menerangkan kewujudan kerajaan alam Melayu. Yang ketiga, memerihalkan kerajaan yang masyhur, menghubungkaitkan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu, memahami kronologi kewujudan kerajaan, meneroka bukti tinggalan kerajaan awal, membuat interpretasi berdasarkan sumber dan bahan sejarah, serta membuat imajinasi sikap dunia Melayu kepada hubungan luar. Untuk elemen kewarganegaraan dan nilai sivik, pertama, menguraikan kepentingan kedudukan strategik sebagai penyumbang kemunculan dan kemajuan sesebuah kerajaan. Kedua, menjelaskan kepentingan kebijaksanaan pemimpin. Ketiga, merujuk ke gemilangan kerajaan masa lalu yang memberi kesan jati diri kepada kita, berbangga sebagai warga alam Melayu. Ini adalah peta dunia sekarang yang dipanggil dunia alam Melayu ataupun dibuat kesatuan yang dipanggil negara-negara Asia Tenggara. Sekarang kita tengok pula garis masa Kerajaan Alam Melayu. Di bawah itu kita tengok SM sebelum Masihi, dan konsep ini telah kita belajar pada tingkatan 1, terutama sekali pada zaman air batu di bab 2. Dan kita bagikan pecahan mengikut bab ataupun mengikut abad. Kerana setiap abad kita tahu di tingkatan yang kita belajar di tingkatan 1 yang melibatkan 100 tahun. Pertama, kerajaan yang muncul pada abad pertama adalah kerajaan Funan dan berakhir pada abad yang ke-6. Kerajaan yang kedua paling lama muncul adalah kerajaan Champa yang muncul pada abad kedua dan mula merosot pada abad yang ke-15 disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Yang ketiga, kemunculan kerajaan Kedah Tua pada abad ke-5 Masihi dan mula merosot pada abad ke-11 Masihi sebelum diganti oleh kerajaan Kedah yang ada sekarang. Seterusnya, kerajaan Gangga Negara yang muncul pada abad yang ke-6 dan berakhir pada abad yang ke-11. Kerajaan Gangga Negara ini berada di Perak sekarang. Seterusnya, kerajaan Sriwijaya yang muncul pada abad ke-7 dan mula merosot kerana diserang oleh Majapahit pada abad yang ke-11 dan mula hilang pada abad yang ke-14. Seterusnya, kerajaan yang ke-6 adalah kerajaan Angkor yang muncul pada abad yang ke-9 dan mula merosot pada abad yang ke-16. Dan yang terakhir adalah kerajaan Majapahit yang muncul pada abad yang ke-14 dan mula tenggelam pada abad yang ke-15 kerana disaingi oleh kerajaan-kerajaan yang lain, contohnya kerajaan Mataram dan kerajaan Demak. Ini adalah 7 kerajaan yang akan kita belajar.
pada bab 1. Sekarang kita tengok pula lokasi kerajaan-kerajaan ini, iaitu Kerajaan Champa yang paling atas, Angkor, Funan, Kedah Tua, Gangganegara, Sriwijaya, Majapahit. Manakala ada lagi kerajaan-kerajaan lain yang kita tidak belajar, contohnya Kerajaan Aceh di hujung Pulau Sumatera sebelah kiri, Kerajaan Langkasuka di atas semenanjung Tanah Melayu, Kerajaan Manila sebelah kanan, dan di bawah sebelah kanan adalah Kerajaan Makassar dan Brunei. Bagaimanapun, itu kerajaan yang kita akan belajar yang melibatkan kerajaan-kerajaan utama di alam Melayu. Secara akronimnya, kerajaan-kerajaan ini kita boleh buat secara FCKG-SAM, ataupun untuk memudahkan pelajar ingat, kita sebut Football Club Kampung Sam, FCKG-SAM. F untuk Funan, C untuk Champa, K untuk Kedah Tua, G untuk Gangganegara, S untuk Sriwijaya, A untuk Angkor, M untuk Majapahit. Sekarang kita tengok pula definisi-definisi ataupun konsep alam Melayu yang diberikan oleh ataupun diperkenalkan oleh secara berpendapat melalui kajian oleh ilmuwan-ilmuwan pelbagai bidang. Contohnya, konsep alam Melayu melibatkan negeri-negeri yang muncul di alam Melayu ataupun di Tenggara Asia, dan negeri-negeri ini memiliki banyak perkongsi benda-benda yang sama seperti kepercayaan asal-usul, keturunan, bahasa, budaya, masyarakat dan para serupa. Ini pula adalah pentas Sunda. Pentas Sunda ini nama-nama yang asal sebelum ditukarkan oleh Perancis sebagai Laut Cina Selatan. Jadi pentas Sunda ini kita tahu tenggelam apabila berlaku pencairan semasa di tingkatan 1 kita belajar bab 2, zaman air batu. Apabila zaman Holosin, salji ataupun glasier mula cair dan menenggelamkan pentas Sunda. Pertama, kita tengok pendapat ahli akademik tentang konsep rantau alam Melayu daripada sudut geografi. Profesor Emeritus Datuk Nik Hassan Suhaimi, Nik Abdul Rahman, mendefinisikan alam Melayu sebagai alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar hingga ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Kerana kita tahu hasil daripada kajian semasa, satu penduduk orang asli di Taiwan, walaupun dikelilingi oleh masyarakat berbangsa Cina, ada penduduk asli di sana yang masih bertutur beberapa perkataan dalam bahasa Melayu. Yang kedua, kita tengok tokoh seterusnya adalah Abdul Hadi Haji Hassan yang berkata bahawa alam Melayu merupakan satu lingkungan geografi yang luas meliputi Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand. Ini kita tengok perincian Malay World yang didefinisikan oleh para sejarawan. Seterusnya kita tengok tokoh bahasa yang terkenal iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein yang berkata bahawa ataupun berpendapat dunia Melayu meliputi selatan Vietnam. Ini dia rujuk pada Kerajaan Champa, Kemboja, selatan Myanmar. Kerana kita tahu di selatan Myanmar ada beberapa etnik Melayu. Segenting Kera ini selatan Thailand sekarang yang melibatkan Patani, Hadnyai dan sebagainya. Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Seterusnya, kita tengok pendapat daripada ilmuwan yang lain. Alfred Russel Wallace, iaitu sarjana barat, mendefinisikan alam Melayu sebagai
Kepulauan Melayu ataupun terkenal dengan nama Malay Archipelago. Satu istilah yang digunakan oleh sarjana-sarjana barat pada penulisan mereka zaman dahulu. Kepulauan Melayu meliputi Tanah Melayu hingga Tanah Serim di Myanmar dan Kepulauan Nicobar, Filipina dan Kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea. Kepulauan Solomon itu dia ada satu pula dipanggil Kepulauan Marshall, di mana etnik Melayu tinggal pada waktu itu dan sekarang berada dalam pengaruh ataupun dimasukkan ke dalam negara Amerika Syarikat. Manakala Profesor Ding Chun Min pula yang mengkaji manuskrip Melayu mendefinisikan alam Melayu sebagai sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan Filipina. Pertama kita tengok alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar, Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik sampai ke Taiwan. Itu ulasan daripada sarjana yang telah kita tengok sebentar tadi. Sekarang kita tengok pula pendapat tokoh sarjana daripada yang mengkaji melalui aspek berbahasa, iaitu Profesor yang terkenal, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Umar, merupakan tokoh yang terkenal dalam mengkaji bahasa Melayu, memperkatakan bahawa bahasa serumpun di alam Melayu mempunyai perkaitan dengan bahasa etnik peribumi yang lain. Persamaan ini boleh dikenal pasti melalui kata-kata tertentu. Apabila membuat perbandingan bahasa-bahasa serumpun di alam Melayu ini, terdapat pertalian kekeluargaan bahasa-bahasa ini dengan bahasa Melayu. Ini dia ada dari segi kajian bahasa, dia ada beberapa istilah seperti Polinesia, Austronesia, Austronesia Purba dan sebagainya. Contohnya yang dihujahkan oleh Profesor Emeritus ini, Dr. Asmah ini adalah persamaan bahasa beberapa jenis bahasa. Contohnya kita orang-orang Melayu Malaysia memanggil 4, 5. Ini angka. Manakala orang-orang Jawa 4, 5. Melayu Brunei 4, 5. Tagalog Filipina 4, 5. Melanau 4, 5. Kadazan 4, 5. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka ini berada dalam rumpun Melayu. Sekarang kita ikuti pula pendapat sarjana yang lain, contohnya Sultan Takdir Ali Syahbana yang merupakan tokoh bahasa memperkatakan bahawa bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Sifat orang Melayu yang gemar belayar telah mengembangkan lagi bahasa Melayu ke alam Melayu. Sifat bahasa Melayu itu sendiri yang sederhana dan mudah difahami serta dipelajari membolehkan ia tersebar luas ke alam Melayu yang lain. Seterusnya kita tengok istilah, contohnya istilah Melayu Polinesia ataupun Malay Polinesia digunakan sebelum digantikan dengan istilah Austronesia yang dirujuk sebagai Austronesia Purba. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan untuk mengkaji asal-usul orang-orang Melayu. United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization ataupun UNESCO, Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu pada tahun 1972 memilih istilah Melayu untuk dirujuk kepada semua kaum ataupun bangsa yang berada di Kepulauan Melayu dan Asia Tenggara. Tokoh seterusnya yang memperkatakan tentang definisi ataupun konsep rantau alam Melayu ini yang meninjau daripada sudut budaya, iaitu Datuk A. Aziz Deraman. Datuk A. Aziz memperkatakan bahawa penduduk alam Melayu mempunyai bahasa serumpun, budaya serumpun yang merangkumi bahasa dan tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan adat,
Munculnya kepandaian dalam kesenian seperti pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri iaitu silat. Wujud nilai serumpun dalam masyarakat seperti aktiviti gotong royong, manakala bagi aspek seni persembahan, muncul wayang kulit seperti di Kelantan dan di Pulau Jawa.